Loving yourself juga bermaksud kita ni mendengar diri kita sendiri dan perasaan kita. Self-love dan self-care. Saya percaya kedua-dua istilah ni sangat dekat dengan kita dan kita sangat familiar dengan apakah itu self-love dan self-care. Jadi persoalan dekat sini, adakah kita benar-benar faham ataupun kita benar-benar melakukannya dalam kehidupan seharian atau kita sekadar ingat benda tu penting tapi sebenarnya kita tak pernah pun buat benda tu dalam kehidupan seharian kita. Self-care dan self-love ni adalah dua konsep yang sangat dekat dan saling berkaitan, tetapi ianya berbeza dalam fokus dan skopnya yang sendiri. Jadi self-care ni merujuk kepada aktiviti dan amalan yang kita lakukan untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan fizikal, mental dan juga emosi kita. Jadi tindakan ini dia boleh dalam apa-apa sahaja self-care. Dia boleh merangkumi macam kita makan makanan yang sihat ataupun tidur yang cukup ataupun kita pergi shopping atau travel dan sebagainya. Di sekarang ni kita dah dekat sangat dengan Hari Raya Fitri. Jadi bila mana kita bercakap tentang Hari Raya, apakah benda yang kita selalu buat? Which is beraya lah kan. Jadi beraya ni adalah salah satu self-care juga sebab kita pergi bersosial dengan saudara mara dan kawan-kawan. Jadi ini adalah satu benda yang boleh kita lakukan untuk self-care juga. Self-love pula adalah satu rasa penghargaan, penerimaan dan juga belas kasihan yang sangat-sangat mendalam untuk diri kita sendiri. Jadi ia ni melibatkan kita punya kemampuan untuk memupuk hubungan positif dengan diri kita sendiri dan dia mengiktiraflah kita punya nilai diri sendiri dan kita perlakukan diri kita dengan baik dan dengan rasa hormat. So walaupun self-care ni dia lebih tertumpu kepada orang kata tindakan luaran ataupun eksternal yang kita ambil untuk menjaga diri kita sendiri, self-love ni pula dia lebih tertumpu kepada dalaman dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi mengamalkan self-love ni boleh menyokong keupayaan kita untuk melibatkan diri dalam penjagaan diri dan membuat pilihan yang orang kata sihatlah untuk diri kita sendiri dan sebaliknya. So loving yourself ataupun kita menyayangi diri sendiri adalah something yang nampak mudah di luarnya tapi sebenarnya tidak pun, dan ia adalah something yang saya sendiri pun susah nak buat because it's easier said than done. So mencintai diri sendiri ataupun loving yourself bermakna kita ni perlu menerima diri kita seadanya as it is. Walau bagaimanapun rupa kita ataupun personality kita ataupun bagaimana uniknya kita ni sebagai seorang manusia, kita perlulah menerima diri kita tanpa mahu mengubah apa-apa kerana kita ni merasakan mungkin kekurangan daripada segi rupa ataupun kita nak berubah ikut orang lain, kita compare dengan diri orang lain. Tapi sepatutnya benda tu tak perlu pun kita buat. Kita kena terima macam mana Tuhan ciptakan diri kita. Loving yourself juga bermaksud kita ni mendengar diri kita sendiri dan perasaan kita. Jadi apabila kita sedih, contohnya anda mengakuinya dan kita biarkan diri kita ni untuk berasa sedih. Kenapa sebenarnya kita kena ada self-love ni? Sebab kalau kita tak ada self-love, kita bakal terjebak dalam tabiat ataupun tingkah laku yang kita sentiasa mencari sesuatu di luar diri kita sendiri untuk mengisi diri kita. Dan kita bakal terperangkap dalam kitaran yang tidak sihat dan tidak berkesudahan sebab kita sentiasa mencari orang kata identiti diri sendiri tapi daripada orang lain. Kita boleh ambil analogi yang kehidupan kita ada satu tangki air sama macam dekat rumah. Tangki air itu kita gunakan untuk keperluan seharian kan. Jadi untuk diri kita perlukan tangki air itu untuk kesejahteraan diri sendiri. Jadi untuk kesejahteraan diri sendiri kita perlukan tangki air itu sentiasa penuh. Sebab macam dekat rumah kalau kita tak penuh benda tu, kita tak boleh nak gunakan kan. Sama macam diri kita perlukan tangki air itu sentiasa penuh. Jadi apabila kita mempunyai cukup orang kata self-love ni, tangki tu dia dapat mengisi diri dia sendiri dan dia bermaksud banyak lagi tenaga yang kita boleh gunakan untuk kita membina, mencipta dan juga menjalani kehidupan yang lebih baik ataupun lebih yang kita inginkan lah kan. Alright, daripada tadi kita dapat simpulkan yang self-care dan self-love ni adalah dua konsep yang saling berkaitan dan sangat dekat dengan satu sama lain dan ini sangat penting untuk diri kita sendiri. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian pada hari ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.